Okey, saya masuk ke slot yang ketiga, iaitu program peluasan. Peluasan ni secara umum kerana tadi pun telah pun dijelaskan oleh Encik Kamal tadi ya, secara umum berkaitan dengan peluasan ni. Jadi saya ulang sikit lah ya untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian ini saya rasa tak perlulah latar belakang ni semua sebab ini dah telah pun dibekalkan dalam teli tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya rusa ya. Maksud ini boleh tengok balik daripada peringkat awal, bagaimana pelaksanaan dan juga sebagainya sampailah kepada penyebaran yang perkara yang kelima ni tadi ya. Ini peringkat sekolah kita hari ini, penyebaran maklumat ya. Baik, kemudian ini latar belakang saya tak perlulah ya. Mesyuarat. Okey, ini bagaimana yang diketahui dimaklumkan tadi oleh Cik Kamal tadi, pencalonan sekolah di negeri Perak ni. Jadi inilah kita melibatkan 4 buah sekolah ni, Merautasari, Tan Sri, SJKC dan juga SJKT ya. Jadi 3 buah sekolah ni terlibat untuk tahun ini. Baik. Yang penting ialah kita nak mencapai KPI yang kedua dan ketiga ni ya. Jadi KPI dia peratus sekolah yang telah ditarahkan sebagai sekolah memberdayakan kebat mencapai taraf cemerlang ni. Kalau di Hulu Perak ni bagi sekolah saya dan juga on the way-nya ialah sekolah menengah Sultan Idris Shah 2. Jadi lepas ni kalau dia tak dapat taraf ni, dia juga akan melatih 3 buah sekolah ya. Dan harapannya tahun depan pula sekolah Tan Sri akan masuk di sini peratusan KP3 ni maksudnya mencapai taraf baik dan juga terus taraf cemerlang lah dalam segi kebat ya. Baik. Kemudian secara umum ini semua adalah slide tuan-tuan dan puan saya tak perlu huraikan untuk tahun 2020 seperti kami telah pun telah dipantau oleh pihak Nazir tempoh hari. Ini juga tak perlu. Baik. Ini bagi tahun 2021 ya. 282 iaitu 1% sekolah penerapan kebat mencapai teknologi cemerlang pembudayaan kebat. Ini sasaran pada tahun 2021. Jadi ini termasuklah nanti kategori sekolah tuan-tuan dan perempuan ya. 3 buah sekolah ni untuk mencapai sasaran inilah. Jadi sampailah kepada tahun 2024 100% ni. Ini unjuran yang dibuat oleh KPM lah, unjuran bilangan sekolah cemerlang dalam pembudayaan kebat ya. Jadi dengan harapan sekolah tuan-tuan dan perempuan nanti 3 buah sekolah ni akan menyusul untuk mencapai tahap inilah ya, pada akan datang. Baik, ini yang penting. Tuan-tuan sila rujuk, inilah kerja yang pihak 3 buah sekolah ini kena buat dalam tempoh 1 bulan mulai hari ini sampai akhir tahun lah, tahun 2020 ni untuk dibuat di peringkat sekolah peluasan. Macam kami ni kira dah selamat lah, bukan selamat, tapi kena buat juga lah yang tentang SWOT dan sebagainya. Tapi tuan-tuan ni kena buat daripada A sampai Z ya. Yang pertamanya carta organisasi, nanti saya tunjuk di bawah suara saya ya. Kemudian profil tadi saya dah tunjukkan ya, profil tadi. Kemudian carta jawatan kuasa pemandu kebat, visi kebat, misi kebat, matlamat kebat, logo sekolah, moto sekolah, kebitaraan sekolah. Baik, yang ini adalah tugasan yang perlu tuan-tuan buat nanti berkaitan dengan langkah yang pertama pada bulan Disember. Kemudian yang keduanya adalah jadual SWOT, metrik TOS dan jadual perancangan strategik kebat. Ini perkara-perkara yang akan tuan-tuan buat juga dan tempoh. Kemudian yang itu bulan April pelan tindakan dan juga pelan operasi. Tapi jangan pening tuan-tuan dan perempuan, buat pelan-pelan ya. InsyaAllah dia boleh buat sikit demi sikit dalam tempoh 2 minggu ke 3 minggu yang akan datang ni ya. Baik, ini contoh carta organisasi. Jadi tuan-tuan boleh bentuk jawatan kuasa dalam bentuk macam mana terpulang pada kreativiti sekolah masing-masing ya. Yang dengan pengurusi macam ni, tim dalam pengurusi Puan Syaridah lah PK1, PK Ham, PK Koko. Kemudian mesti ada penyelaras. Setiap sekolah tu mesti ada, tuan-tuan kena lantik penyelaras seorang. Macam kami ni Cikgu Uda. Kalau ada apa-apa rujukan boleh melalui Encik Uda nanti dengan kebat di sekolah saya. Kemudian dibantu oleh Cik Faris ni bahagian dokumentasi. Macam dokumentasi, pelaporan dan juga sebagainya, kalau boleh tuan-tuan lantiklah orang yang begitu mahir dalam bidang ICT supaya dia mudah macam-macam lah nak buat nanti ya. Dokumen yang perlu dan slide dan juga sebagainya untuk memudahkan kerja, dan bukan hanya dia seorang, di bawah dia ada jawatan kuasa pula lah.
membantu dia ya. Kemudian jawatankuasa pemandu ni maksudnya dia akan merancang dalam 1 tahun tu adalah apa program-program kebat yang perlu dirancang untuk dijalankan di peringkat sekolah ya. Kemudian ada AJK publicity, dialah yang menjadi mewawarkan, mempromosikan kebat tu di peringkat sekolah, di peringkat murid-murid, di PC dan juga sebagainya. Dia main publicity ni lah Dan AJK I-Think di sekolah Tan Sri juga, saya rasa di sekolah mana-mana guru-guru yang mahir dalam I-Think ni. Maksudnya kita dulu pun telah menghadiri kursus I-Think ni secara online. Bandar saya rasa masa saya pun ada ikuti yang melibatkan peta-peta pemikiran. Ada 8 peta pemikiran yang perlu mahir dan juga aktiviti AJK program PLC tadi. Mesti ada seorang guru dan dibantu oleh guru-guru yang lain untuk menggerakkan kebat ni. Jadi inilah carta organisasi yang perlu tuan-tuan yang buat. Ini adalah contoh saja. Tuan-tuan boleh buat lebih cantik, lebih gambar dan juga sebagainya lah, lebih menarik Baik. Kemudian ini jawatankuasa kecil kebat di peringkat sekolah. Tadilah saya dah senaraikan tadi, nama-nama yang lain lah membantu. Kalau ada sekolah tu ada 30 orang, melibatkanlah semua 30 orang tu. Dia duduk di posisi-posisi yang mana berdasarkan kemahiran dia, berdasarkan pandangan besar ataupun pelanggaran di sekolah itu untuk mengatur di mana kelebihan-kelebihan cikgu-cikgu ni untuk berada. Macam di Tan Sri tu, macam Cikgu Ustaz Halati tu dia dah tahu dah tentang kebat. Jadi dia boleh dijadikan sebagai sumber rujukan. Ini adalah duta khas yang saya hantar ke Tan Sri untuk menatarkan sebuah sedikit peringkat awal contohnya kan. Jadi begitu juga yang lain-lain juga berkemahiran. Jadi ini contoh jadi itu jawatankuasa maksudnya tuan-tuan perlu ada jawatankuasa untuk sesi 2020 sampailah 2000 yang akan datang Jadi pilih di kalangan yang ada keperluan. Yang atas ni jadi ketua lah contohnya Okey. Baik, VC ini kami tidak ada sebelum ni, tak ada dikenaki VC kebat, tapi tahun ini saya tengok dalam panduan yang diberi dia nak VC kebat. Jadi tuan-tuan ciptalah nanti ada dalam kata-kata yang VC tuan-tuan bentuk banner nanti, masukkanlah unsur-unsur kebat yang perlu. Kerana kami luar berdasarkan VC dan misi, berdasarkan sebelum tu tak ada macam itulah. Sekarang ni dia hendak pula VC, misi kebat. Maksudnya tuan-tuan kena reka. Visi misi berdasarkan sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian mesti ada matlamat kebat. Macam sekarang ni melibatkan kami ni adalah melibatkan 3 kliennya, 3 perkara utama, pokoknya guru, pentadbir dan murid. Jadi nak melaksanakan PBD ni, pembelajaran abad ke-21, berteraskan kemahiran berfikir aras tinggi supaya melahirkan insan yang berkualiti, berkomunikasi sampailah selaras dengan sekolah kluster kecemerlangan, tambah lagi sekarang ni TS25 lah contohnya. Jadi itulah hala tuju atau matlamat yang nak dicapai oleh sekolah saya lah. Baik, kemudian tuan-tuan juga mesti ada kebitaraan. Kebitaraan seperti yang saya kata awal tadi, ikutlah sekolah tuan-tuan masing-masing. Yang nampak agak cemerlang sebelum ni lah bahasa Melayu macam kami sekolah ni masa dulu, masa mula-mula 2015 16 kebitaraan dapat title kluster tu adalah berdasarkan kebitaraan bahasa Melayu dan juga aktiviti kebitaraan bola sepak. Jadi dalam aktiviti kebitaraan tu mestilah ada penyenaraian aktiviti-aktiviti yang berkaitan bagi memungkinkan sekolah itu memilih contohnya bahasa Melayu itu sebagai kebitaraan dia. Mesti ada nampak yang lebih cemerlang daripada yang lain. Contohnya kalau dari segi akademik bahasa Melayu contohnya. Jadi program yang diadakan contohnya ada teknik menjawab, ada bengkel melestarikan bahasa Melayu, pencarian bakat, pertandingan deklamasi sajak, karnival bahasa daerah, kursus penandaan kertas. Jadi inilah rangkuman aktiviti daripada kebitaraan bahasa Melayu. Yang ini tahun 2019. Tapi bagi 2020 ni terhad kita bersekolah pun lebih kurang 3 bulan, 4 bulan saja. Ini je mampu dibuat pada tahun 2020. Tapi bila sekarang ni dah online, maknanya tuan-tuan dan puan-puan juga
tak bolehlah memberi ini alasan. Contohnya sekarang ni kami tak boleh jalan aktiviti ni contohnya. Jadi kalau dekat sekolah tuan-tuan dan puan mungkin boleh buat secara online dan juga sebagainya supaya pengisian kebicaraan tuan-tuan nanti nampak banyak lah, tidak hanya terhad satu atau dua, ya. Okey, kita pergi yang kedua pula, ini kebicaraan bola sepak. Khususnya dalam tahun 2019 ni banyak aktiviti yang dijalankan, ada melibatkan kejohanan Piala Syarifah Anisah dan juga sebagainya. Jadi untungnya kami pada masa itu adalah sekolah ini adalah sekolah kluster kecemerlangan. Jadi kebicaraan bola sepak bila pertandingan melibatkan sekolah kluster ni, sama-sama grup ini boleh join. Jadi itu sebab kami ada pergi ke Pahang, ke Johor, peringkat di Mortasari sendiri dan juga di peringkat-peringkat negeri dan daerah ataupun zon yang kami sertai. Jadi banyak aktiviti pada 2019. Pada 2020 lebih kepada aktiviti inilah, program latihan pembangunan Mortasari Club bersama NYNFDP Perak ni lah pada tahun 2020, ya. Okey. Ini yang penting, SWOT. Saya beri contoh ni, ini juga paparan yang ini sebenarnya telah pun ada dalam Telegram Gurusa, ya. Maksudnya telah pun ada dalam tatapan tuan-tuan dan puan-puan yang usaha sekolah masing-masing ataupun fikirlah dipanjangkan, ya. Jadi tuan-tuan kena buat 9 analisis SWOT, ya. Yang pertamanya ialah melibatkan kurikulum. Tuan-tuan boleh rujuk di sini, yang contoh yang diberi oleh pihak jabatan ni hanya perlu sesuaikan dengan situasi di peringkat sekolah cikgu-cikgu sendiri. Tuan-tuan buat sendiri. Maksudnya sesuai, ada tak benda tu ataupun boleh cipta yang lain, ya. Saya beri contoh ini sekolah Mortasari dari segi SWOT kurikulum. Ini untuk kami tahun 2001. Untuk tahun 2001 sampai 2003 dan akan berlaku pengubahsuaian jika perlu. Contoh yang pertama, saya beri contoh. S1 ini strength. Strength ni kekuatan, ya. Siapa yang dah tahu buat SWOT, dia mesti ada 4 perkara ni. Kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran. Cuma saya ingin beri sikit pengetahuan, kekuatan dan kelemahan ini dalam kawalan kita. Khususnya di sekolah, guru besarnya, guru pentadbir yang lain ni dalam kawalan dia. Maksudnya dia boleh menentukan keadaan di sekolah dia. Macam kita nanti S25, 4 perkara tu kita 3 perkara, contohnya pemimpin berkesan, guru berkualiti, persekitaran pembelajaran, itu dalam kawalan sekolah. Yang PIBK itu di luar, itu PIBG, agensi luar tu kita tidak mampu untuk kawal. Tapi yang ini, SWOT ni kita dalam kawalan kita ni 2 perkara ni, kekuatan dan kelemahan. Maksudnya, dari segi kekuatan dia, dari segi kurikulumnya, cikgu kena ada data. Contohnya, 100% guru telah diberi pendedahan dasar kurikulum yang terdapat dalam buku pengurusan sekolah setiap tahun. Jadi maksudnya kita telah pun nyatakan, telah tatarkan benda ini kepada guru-guru. Bukunya pun ada di tanganmu guru-guru masing-masing. Kemudian telah dikuatkan lagi dengan adanya minit mesyuarat yang mengatakan perkara-perkara yang berkaitan dalam minit mesyuarat itu. Contohnya. Kemudian contoh satu lagi, 90%, 10 buah pengurusan fail telah dikemas kini dengan lengkap. Maksudnya kalau ada fail tu katakan ada 11 fail kurikulum, contohnya panitia dan juga sebagainya, 90% telah lengkap. Maksudnya perlu ada lah, perlu lengkap, ya. Kita jangan letak ke sini kebanyakan fail telah pun dilengkapkan. Jadi itu payah nak ukur. Kita mesti letakkan peratus ataupun bilangan. Itu kalau nak buat SWOT yang inilah, saya diberi makluman sebetulnya macam itulah, ya. Jadi telah pun melaksanakan. Baik, kemudian pencapaian UPSR, contoh mencapai tahap minimum. Ini peratusnya berapa dan melepasi target PPD 70%. Jadi kalau kelemahan contohnya, kita ambil satu contoh. Guru kurang menguasai sepenuhnya di SKP untuk dipadankan dengan aktiviti PDPC berunsurkan kebat. Masih guru kurang. Berapa orang kurang, nak ubah kurang berapa? Ya, yang masih tak boleh menguasai dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ni. Berapa orang cikgu kena di sekolah tuan-tuan kena inilah, ya. Kemudian misalnya ni 4%, 10 orang murid tahap 2 belum menguasai kemahiran membaca. Macam tadi kami buat program membaca, bacalah sayang tadi. 10 orang di tahap 2 ni masih ada yang masih belum membaca. Jadi ini kelemahan di segi kurikulum. Jadi bilangan-bilangan macam ni perlu ada dalam SWOT cikgu kalau dalam aspek kurikulum. Peluang ni adalah kita dapat daripada luar. Ya, contohnya daripada PIBG, daripada pegawai-pegawai SIP dan juga sebagainya. Ini peluang yang ada. Maksudnya bagaimana untuk mengatasi masalah, kita boleh dapatkan daripada sinilah peluang.
ancaman ialah perkara-perkara yang menjadi kekangan bagi kita. Contohnya misalnya keuangan yang terhad. Bagaimana kita nak dapat keuangan? Mungkin kita minta YB ke contohnya, kita ada program di sekolah ke, kita buat pertandingan bola sepak 7 sebelah ke apa, terpulanglah itu perlu sekolah. Jadi ancaman ni lebih kepada aktiviti yang mempengaruhi murid dan juga keadaan sekolah lah. Macam pengaruh luar dan rakan sebaya telah mempengaruhi minat murid belajar contohnya. Jadi ini adalah di luar. Jadi ini adalah SWOT bagi kurikulum. Ini contoh yang kami buat lah yang terkini. Bagi sekolah tuan-tuan, sesuaikan dengan situasi masing-masing. Okey, yang ini pedagogi. Macam ni pedagogi bagi sekolah saya. Contohnya SKMS mempunyai 12 orang guru cemerlang dan 33 orang guru baik dalam PDC. Jadi ini data ini macam baru ni bila saya buat SKPMG2 standard 4, saya hanya dapat contohnya baru 12 orang yang mendapat title cemerlang dalam PDPC. Manakala 33 orang lagi dapat kategori baik. Maksudnya markah dia masih melepasi 80% ke atas lah. Yang jadi cemerlang ni lah 90 ke atas. Jadi data ini sekolah tuan-tuan perlu rujuk balik dalam standard 4 data yang tuan-tuan beri kepada guru-guru contohnya sama juga dengan ni 95.59 43 orang guru berpengalaman melebihi 10 tahun. Maksudnya di sekolah saya ni dah ada 43 orang guru yang mengajarnya tempoh masanya telah pun melebihi 10 tahun mengajar. Ada berapa 3 orang saja yang baru mencapai dalam lingkungan 1 hingga 5 tahun mengajar. Jadi ini adalah kekuatan yang ada di sekolah saya. Jadi ini adalah kekuatan. Kemudian kelemahan, peluang dan juga ancaman. Sama tadi tuan-tuan kena bina tentang pedagogi. Cikgu ni lebih kepada kemahiran dan strategi cikgu mengajar lah. Ini macam ini kalau boleh saya rasa dipikirkan oleh pentadbir lah, rusa lah contohnya pedagogi ni dengan pelongkaran kurikulum lah ataupun SLT lah. Pasal kita diberi peranan rusa ada mencerap, pelongkaran ada mencerap guru, jadi dia lebih mahir tahu apa kelemahan guru mengajar contohnya dari segi pedagogi. Jadi input ini yang perlu kita masukkan dalam SWOT pedagogi. Okey Okey, kemudian pentaksiran. Sama juga maksudnya dalam pentaksiran PPD dan juga sebagainya, apa isunya, apa kekuatannya, apa kelemahan dan juga peluang dan ancaman. Jadi ini juga tuan-tuan kena buat. Core curriculum sama juga. Contohnya sini kekuatan contohnya saya ambil sinilah. 95.5, 43.6 guru telah terlatih pengalaman luas lebih 10 tahun dalam bidang core curriculum. Maksudnya bila dah berkhidmat selama 10 tahun ni maksudnya dia dah agak mahir dah dalam selok-belok tentangnya core curriculum. Dia tahulah nak mengendalikan fail KOKO, menjalankan aktiviti dan juga sebagainya. Jadi kita masuklah di sini sebagai kekuatan. Contohnya kalau katakan di bahagian kelemahan, kita ambil satu, W7 ni. Komitmen sebahagian guru penasihat agak kurang dalam memantapkan lagi unit masing-masing. Jadi komitmen, kesungguhan guru mungkin juga ramai-ramai itu adalah seorang dua mungkin dia tak ada komitmen, mungkin kita perlu beri motivasi contohnya. Jadi kita masuk dalam kelemahan. Jadi itu bahagian core curriculum. Okey, kemudian sokongan komuniti dan swasta sama juga apa kekuatan yang ada. Jadi contohnya kami dari segi PIBG-nya alhamdulillah beri sokongan, dapat mengadakan hubungan yang baik, ada interaksi dengan pihak-pihak lain, bomba, college community dan juga sebagainya, ada PDRM. Jadi tuan-tuan juga misalnya berilah hubungan yang ada dengan sekolah tuan-tuan, sokongan komuniti dan swasta ni. Macam Tan Sri saya rasa ada dengan TMB contohnya, dengan college pun ada, dengan jiran sebelah SMC contohnya, boleh masukkan dalam kekuatan. Jadi itu sokongan. Jadi dah 4 bidang lah komuniti. Kemudian bina upaya. Bina upaya ni lebih bercorak kepada dalaman kita. Maksudnya penggerak kita ialah aktiviti latihan dalam perkhidmatan contohnya. Jadi mesti ada setiausaha ladap sekolah tu, mesti ada benda-benda yang berkaitan dengan kekuatan. Ada takwim, ada dokumentasi tentang surat panggilan, laporan dan keberkesanan ladapnya, kursus apa yang cikgu perlu dan juga sebagainya, perlu ada masukkan dalam kekuatan ni lah. Juga kelemahan, peluang dan ancaman. Itu masuk dalam kategori bina upaya. Baik, kemudian sumber.
Sumber ni lebih kepada yang membantu kita untuk menggerakkan aktiviti di sekolah lah, kebat contohnya. Kalau di sekolah ni kami alhamdulillah dari segi internet, dari segi yang bantuan yang kerajaan beri, segi Selcom tu, dan kami juga ada talian internet yang dibayar oleh pihak sekolah melalui PIBG lah. Lebih kurang kat 200 sebenarnya. Dekat 200 bulan kami terpaksa top up untuk internet lah bagi memudahkan rangkaian internet. Itu dari segi kekuatan yang ada. Mungkin di sekolah-sekolah lain kalau ada kemampuan kewangan dia boleh kuatkan lagi rangkaian internet dia. Jadi insya-Allah boleh masuk dalam kekuatan ya. Kemudian ada kemudahan LCD, ini samalah sekolah-sekolah kita lebih kurang ada itu ya, bilik-bilik khas, ada penelitian masa modul kebat, pusat sumber dan juga sebagainya. Jadi masuk dalam kategori sumber. Yang lemah tu kita masuk di bahagian kelemahan. Apa masalahnya? Misalnya mungkin di sini macam kami ada bekal akhbar dalam darjah tidak dipraktik sepenuh. Maksudnya penggunaannya agak terhad. Maksudnya dengan keadaan PKP ni murid-murid terkungkung dalam kelas, sebab akhbar letak dalam pusat sumber, mesti nak pergerakan mereka ke pusat sumber terbatas. Jadi ini masuk dalam kelemahan contohnya. Ya, kemudahan ada tapi tidak dipraktikkan sepenuhnya. Jadi ini masuk dalam kategori kelemahan. Okey kemudian bila dah buat SWOT tadi, kita perlu buat matric TOS. Setiap SWOT tadi kita perlu letakkan di bawahnya matric TOS. Maksudnya kita nak cari satu daripada yang mana yang terbaik untuk mengatasi suatu masalah atau menyasarkan aktiviti yang kita rancang untuk merancang perancangan strategik bagi setiap bidang tadi. Contohnya yang inilah. Contoh yang kita pilih strategi 1 ini dengan memilih kekuatan dari nombor S1, S2, S3, S4, S5, S6, S78 ni kita campur dengan O. Peluang yang ada kita combinekan kekuatan dengan peluang. Dan kita akan dapat strateginya meningkatkan prestasi kecemerlangan core curriculum dan penguasaan ilmu terutamanya berkaitan pelaksanaan kebat dalam core curriculum. Maksudnya kita menjalankan prestasi meningkatkan core curriculum penguasaan ilmu ni dengan menggabungkan dua yang ada ni, kekuatan dan juga peluang yang ada. Ya, sama juga strategi 2-nya meningkatkan pengetahuan murid melalui program-program peringkat dalaman sekolah. Digabungkan antara tadi T ni tadi cabaran kan, ancaman tadi dengan S kekuatan. Jadi strategi yang dipilih adalah meningkatkan pengetahuan. Yang ini bila kita dapat pilih strategi ini, kita akan buat pula dalam plan taktikal dan plan operasi dia. Jadi ini kita nak mengenakan pastikan strategi daripada combine ataupun kerjasama antara inilah S dengan P ya. Kemudian T dengan S, T dengan W. Ini kita namakan sebagai matric TOS. Ini bagi core curriculum. Bagi yang lain juga, maksudnya tuan-tuan kena buatlah. Setiap sumber pula perlu ada matrik dia. Matrik berdasarkan tadi juga gabungan SO, gabungan WO, gabungan ST, gabungan WT. Jadi kena ada saling melihat dengan terperinci di antara faktor-faktor di bahagian kelemahan, di bahagian ancaman. Baru apa kita nak atasi masalah, apa kita nak rancang bagi plan taktikal dan plan operasi. Ya. Okey, ini bila ini tuan-tuan kena buatlah nanti. Ya, plan strategik ni dari segi matlamat nak capai apa, objektifnya, KPI-nya, tahun TOB-nya bermula dengan 2019 lah, 2020 ni TOB. Ya, kemudian apa sasaran pada tahun 2021 sampai 2023, strategi dan pelaksanaannya. Jadi ini adalah yang tuan-tuan kena buat berdasarkan SWOT, berdasarkan metrik, baru kita rancang akhirnya adalah plan strategik. Ya. Kemudian ada plan taktikal. Bila kita nak belajarkan strategi 1 macam Koko tadi, kita nak buat, jadi mesti ada tanggungjawab, siapa yang bertanggungjawab, tempohnya dari masa bila, kos berapa, hasilnya apa, KPI dan sampailah plan contingency. Jika tak boleh plan A, kita buat plan B-nya apa. Ya? Okey. Plan operasi, ni semua kena buat. Ya? Okey. Jadi dokumen yang tadi, SWOT, TOS metrik, plan strategi ini, kalau ikut surat ni yang dimasukkan oleh Cik Kamal, ialah perlu hantar kepada PPD, JPN, KPN sebelum 30 Disember lah. Jadi ini maksudnya tuan-tuan dan puan-puan 3 buah sekolah perlu berbincang dengan guru-guru untuk menyiapkan perkara-perkara inilah berdasarkan sedikit perkongsian yang saya beri tadilah. Ya. Okey.
Kemudian yang ini juga tentang budayaan kebat bab 1 ni, tuan-tuan dah ada dalam guru besar punya, boleh dipanjangkan kepada guru-guru untuk melihat elemen kebat dalam kurikulum, dalam pedagogi, pentaksiran semua dah ada. Jadi hanya perlu dipelajari secara sendiri ataupun ditatarkan oleh pihak sekolah kepada guru-guru, ya. Bahannya ada dalam ni. Jadi tuan-tuan boleh rujuk, ya. Kalau saya nak buka satu-satu ni banyak tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan di peringkat tuan-tuan lah untuk tatarkan pada guru-guru bagaimana dikatakan elemen dalam pedagogi, elemen kebat dalam pentaksiran dan juga sebagainya, ya. Okey. Semua dah ada diberi, ya, sumber, bina upaya semua setiap bidang tu ada dalam tu, ya. Okey. Habis tentang perluasan dan juga pembinaan SWOT, TOS metrik dan plan strategik. Okey, sekali lagi saya bukakan kepada sesi pertanyaan kalau ada. Halo, ke dah lari semua dah? Assalamualaikum. Salam. Kita punya plan strategik sekolah dah ada dah kan, ikut yang PPD tu. Kita kaitkan aja dengan yang tu, tak apa kan? Tak tahu, yang saya dipahamkan itu format yang diberikan oleh jabatan. Maknanya kalau apa tentang format dan juga sebagainya itu boleh rujuk dengan Cik Kamal nanti. Yang saya faham yang PPD beri itu adalah berdasarkan yang kluster 1 sampai kluster 6 tu berbeza dengan yang diberi yang ini kan, ikut format. Ini saya tak boleh beri jawapan. Yang itu adalah tapak yang diberi oleh pihak jabatan kepada kita. Jadi ini rujuk apa? nanti. Begini Cikgu Din. Apa format yang Cikgu Din beri ni? Format yang kita belajar di IAB. Ya. Kan? Dia lari sikit kan dengan yang DPN. Okey, boleh saya nak respon sikit. Saya takut yang ini nanti akan mengelirukan cikgu-cikgu, apatah lagi penolong kanan, apatah lagi cikgu. Apa, itu Cik Kamal jawab. Boleh saya respon sikit? Ada? Hello? Ya. Sila. Okey, berkenaan dengan plan strategik yang PPD bagi adalah hasil daripada perancangan strategik JPN. Yang JPN bagi tu kemudian diskopkan, diperhalusi di peringkat PPD dan kemudian PPD perhalusi lagi untuk dilaksanakan di peringkat sekolah. Okey. Itu perancangan strategik yang daripada JPN. Yang kita kena buat adalah perancangan strategik sekolah yang mana apa yang sekolah akan laksanakan untuk kebat. Ada dua. Maksudnya kita boleh rangkumkan sekali, tak ada masalah. Kita boleh satukan maknanya sekali. Macam ni, Cik Kamal, maknanya pattern dia akan ikut yang Cikgu Din, yang akan macam Cikgu Din lah patternnya. Pattern untuk yang pemantauan kebat nanti akan ikut macam Cikgu Din lah. Nanti Cik Kamal hantar kat kami lah. Ya? Nanti Cik Kamal hantar kat kami lah contoh-contoh tu. Nanti sekolah mentor akan bagi dalam grup. Dah Cik Kamal. Sebenarnya dah ada dalam slide tu dah ada dalam grup tu dah ada dah. Yalah dalam slide tu sebenarnya dah ada dah. Dah ada. Itu aja apa yang dalam grup tu memang ada dah. Ya. Dah ada. Kalau dah ada semua tak apalah, boleh lah. Kalau ikut je senang. Nak mencipta tu pening kepala. Okey, maknanya kalau ikut seperti mana kata Cik Kamal tu, saya pun bukan saya punya tu. Saya hanya buat SWOT saya sendiri. Tapi yang tapak tu memang daripada tapak yang telah diberi oleh jabatan seperti mana yang dipaparkan oleh Cik Kamal dalam kita punya teli pemangkin kebat tu, ya. Semua ada situ. Jadi cikgu usah kena rujuk yang tu lah. Ya. Tapi kalau Cikgu Din bagi contoh yang macam tu, memudahkan lagi kerja kami. Tak sakit kepala. Kami adjust ikut sekolah. Ada contoh senang. Laju pun laju. Okay, edit je. Edit je Cikgu Din. Saya kan tak bagi. Kerana saya nak beri kebat ni lah kena berfikir tu. Kata mentor. Ini tinggal sebulan lagi ni. Berapa hari je nak buatnya. Jadi nak mudah. Okay.
Tu kena Kan? adjust dengan Cikgu Din lah. Kena adjust dengan Cikgu Din. Okey. Okey, maknanya sekarang ni tentang perluasan tu dari segi SWOT, plan taktikal tu kita dah masuk. Saya harap cikgu-cikgu boleh fahamlah secara inilah ya. Baik, saya masuk kepada, tak adalah tentang ni ya, SWOT tak adalah ya. Saya masuk ke yang lain ya.